أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati pada Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Haji Rosli, Tuan Haji Rosli yang sudi menyebut saya pada kali ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sekian kalinya saya dapat kembali semula ke surau Al-Ihsaniyah ya. Setelah saya rasa lama tak datang sini ya. Jadi masa tu rasa saya dah berpindah ke Seremban lebih 3 tahun untuk di Seremban, dan sekarang menetap semula di sekitar Lembah Kelang, dulu di Seksyen Awas Subang Awan Pilihan Jaya. Sekarang menetap di Putra Hai, jadi taklah jauh sangat dari sini. Jadi insyaAllah sebagaimana perbincangan dengan Tuan Haji Rosli, kita untuk cuba bincang perbincangan yang berasaskan kepada kitab atau buku. Jadi saya fikir-fikir ya, jadi kalau bab kitab mereka dan biasa dah kita bincangkan ya. Jadi saya bercadang untuk bahawa satu kitab yang dinamakan Jauharul Mawhub ya. Jauharul Mawhub ini satu kitab hadis ya. Dia membincangkan tentang bab-bab yang berkaitan dengan kehidupan kita ya. Berkaitan bagaimana untuk kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Jadi hadis-hadis yang dibawa daripada Rasulullah SAW ada 40 bab, dan setiap bab itu ada 10 hadis. Contohnya bab yang pertama dia akan bincang berkaitan dengan kelebihan berfikir ya. Maksudnya bagaimana kita menggunakan akal pemikiran kita untuk hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinyatakan hadis-hadis sebagai pengukuhan kepada kita bahawasanya inilah amalan sunnah Rasulullah SAW yang perlu diamalkan dalam kehidupan kita ya. Jadi mudah-mudahan ia menjadi peringatan kepada kita, menjadi panduan dalam kehidupan kita agar kita terus sentiasa berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau 10 hadis itu nak diuraikan memang panjang lah ya. Tapi tengok ya, kalau ia kita sesuai kita teruskan. Kadang-kadang kita tengoklah kepada ketua semasa apa yang dirasa sesuai untuk kehidupan kita ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nanti Allah Subhanahu wa taala, kitab Jauharul Mawhub ni satu kitab yang biasa dibaca lah di mana-mana. Kalau pondok tu antara kitab yang famous ya. Satu, kalau bab tasawuf dia akan baca Sirah Salikin, Hidayatus Salikin, Minhajul Talibin ya. Dan yang antara dia adalah Jauharul Mawhub ya. Kalau yang itu berkaitan dengan sulukiyah ataupun tasawuf, bagaimana kita nak menjadikan kehidupan kita ataupun akhlak kita, perjalanan kehidupan kita itu lebih baik menempati kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Jauharul Mawhub ini dia membincangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilat-fadilat ya. Tuan-tuan biasa dah baca kitab Fadail A'mal. Jadi dia bawa macam tu lah ya. Cuma dia spesifik kepada bab-bab tertentu. Contohnya bab al-dhikr ya. Bagaimana kelebihan berzikir kepada Allah Ta'ala, kita menggunakan akal fikiran kita untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bab istighfar, bab solat berjamaah ya, dan seterusnya ya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan nanti Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita manusia. Walaqad karramna bani Adam ya. Kami telah memuliakan Bani Adam manusia ya, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kenapa tuan-tuan?
Sedangkan manusia ni kalau nak bandingkan tubuh ni kecil tu dibandingkan makhluk yang lain. Ada makhluk yang besar, langit, bumi, bukit bukau. Tapi manusia ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah, untuk menjadi orang yang bertanggungjawab untuk memakmurkan dunia. Allah Ta'ala pilih kita menjadi khalifah dan kita bersedia untuk menanggung amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab faktor kejadian manusia itu sendiri Allah Ta'ala berikan akal dan berikan kepada kita nafsu. Itulah hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, jadikan kita sebagai manusia yang bertanggungjawab untuk mentadbir dan menguruskan diri ini kerana kita ada akal. Dan sebab akal itu menjadi asas kepada taklif, penanggung-jawaban, dipertanggungjawabkan. Kalau tak ada akal, otak kita ni tak berperanan dan kita tak boleh nak membezakan antara yang baik atau yang buruk. Jadi kita tidak dianggap sebagai mukallaf. Macam orang yang gaya dalam alim, dia tak tahu apa yang dia buat, happy je dia kan, jalan seorang-seorang jalan. Jadi orang tu tak ada akal, akalnya tidak sempurna, maka tidak ada konsep tanggungjawab. Dia buat apa pun tak ada dosa, tak ada pahala. Itulah yang paling tenang kat dunia. Kat akhirat nanti pun Allah Ta'ala tak akan berikan azab atas kesalahan yang dilakukan sebab dia tidak mukallaf. Apa nak daripada dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kita yang sempurna inilah, kalau kita baik, insya-Allah kita menjadi yang terbaik. Tapi kalau kita tak gunakan akal fikiran kita, maka kita akan menerima padahnya, iaitu kita akan diazab, disiksa lantaran kita tidak menggunakan akal kita untuk membawa kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mukadimah pada fadilatul fikri. Jadi kalau kita lama ni kadang bahasa dia agak klasik kan, agak tak biasa tu, dengan tu mungkin tak sedap diterima lah. Tetapi dilihat bagaimana kita ini keikhlasan orang dulu. Ulama-ulama dulu apa dia menulis buku, menulis kitab. Keikhlasannya hanyalah sekadar untuk menuntut ilmu, untuk menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu dan mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita itu walaupun sudah beratus tahun, beratus tahun, kadang ada yang beribu tahun pun manusia masih menggunakan, kerana nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang mesti selama mana orang gunakan kitab tersebut, maka dia akan terus mendapat pahala sedekah jariah ataupun ilmu yuntafa'u bihi. Jadi kalau kita ini dikarang sekitar tahun 1800 tak silap saya. Jadi sampai sekarang dah tahun 2000, ini ada 200 tahun itu dikarang, tetapi orang masih gunakan. Bayangkan tuan-tuan, berapa banyak pahala yang diperoleh oleh orang yang menulis. Masa dulu orang tulis kitab tak ada tujuan komersial. Orang ini kalau nak tulis buku, dia tengok apa dia punya royalty dia, berapa dia dapat, boleh dapat bestseller ke tidak. Jadi mudah-mudahan apa tu jalan baik, kita anggap orang yang itu semua adalah untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita dapat menilai bagaimana barakahnya sesuatu buku, suatu karya, satu kitab itu tentang bagaimana orang menggunakan karya tersebut. Jadi ini satu mukadimah pada menyatakan kelebihan fikir, iaitu menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan kerana menuntut akan yang baik atau yang lebih baik. Jadi kelebihan kita menggunakan akal fikiran kita untuk melihat, menggunakan hati kita untuk melihat sesuatu perkara yang mana ia membawa kepada kebaikan, dan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maksudnya dalam kehidupan kita, kita gunakan akal kita, gunakan minda kita untuk fikir apa yang terbaik dalam hidup kita. Sebab itulah orang yang tidak menggunakan akal fikiran dia, walaupun mereka melakukan satu perkara, dia tidak dianggap sebagai orang yang baik. Contohlah tuan-tuan, kita solat, orang biasa solat je lah, tapi hatinya kosong.
Dia tak tahu apa yang dia buat, maka amalannya tidak diterima. Sebab yang pertama bukan adalah niat. Dia niat itu ialah gambaran hati kita hidup, akal kita berperan dan kita tahu apa yang kita buat. Ya, di satu skop yang kecil dan yang lebih besar, ya, pastinya lipatnya cukup besar. Contoh dia lah tuan-tuan, ya. Kalaulah kita bawa kereta, kita tak gunakan akal fikiran kita, apa yang berlaku? Ikut suka kita je redah, ya. Maka berlaku kucing-kacing masalah. Lampu merah tak kisah jalan je, ya. Lampu merah ni tak tahu mak tak ada. Jadi dia redah je, itu ada kita lalu accident, ya. Begitulah gambarannya. Kalau kita tak gunakan akal fikiran kita kehidupan, maka itulah serendah-rendah kedudukan manusia. Samalah macam binatang lah gitu kan, asal jumpa dimakan. Jadi bila kita nak beli barang, contohlah kan, orang gunakan akal tak gunakan, dia akan tengok, ya, satu, betul halal ke tidak. Sekurang-kurangnya kita tengok ada tak tanda halal, sekurang-kurangnya. Kalau orang tak gunakan akal fikiran dia, tapi guna nafsu, oh dia sedap ambil, oh dia sedap cantik, bungkusan cantik dia ambil ni, sebab dia tak gunakan akal ni. Tapi kalau dia orang yang bijak, dia tengok tarikh lubuknya ada ke tidak, apa ingredient dia sesuai ke tidak untuk keperluan badan dia. Itu contoh-contoh. Apatah lagi kalau kita nak fikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala sebut, awalan yanzuru fi malakutis samawati wal ardh وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ. Dan tiadakah menilik mereka itu, iaitu kufar Mekah, dengan mengambil fikir pada mamlakah kerajaan dalam 7 dalam langit dan bumi, daripada segala yang ajib-ajib dan indah barang yang dalam dunia dan barang yang dijadikan Allah Ta'ala pada sesuatu dan pada keadaan hampir ajal mereka itu. Maksudnya ayat ini memberi satu peringatan kepada kita tentang sikap orang kafir. Adakah mereka tak tengok, ya, langit dan bumi, ya, bertanpa kejadian langit dan bumi itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqa Allah min syai'in, dan apa-apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum, dan kemungkinan, ya, ajalnya itu sudah hampir dan mereka akan meninggalkan dunia ini. Maksudnya, kalau kita gunakan akal fikiran kita melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui langit dan bumi. Kalau kita tengok langit, tuan-tuan, ya, satu yang mampu mencipta langit dan bumi tidak. Kepada bumi dan apa yang ada di atas dalam bumi ini, diri kita sendirilah, ya, maka pasti kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang berhak kita sembah dan semestinya kita sembah dan wajib kita bersyukur kepadanya. Itu kalau kita berfikir. Tapi kalau kita tak berfikir, jadi ke nafsu kita lah, dan akhirnya menyebabkan kita hidup dalam keadaan, ya, ikut nafsu, ikut hati, ikut sepenuhnya. Akhirnya binasalah hidup mereka, ya. Sebab itulah, ya, orang yang menggunakan akal fikiran ini tinggi kedudukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dan Abi Sulaiman bersabda Rasulullah, tafakkuru fil akhirah yuridul hikmah wa yuhyil qalba, wa tafakkur fid dunya hijabun 'anil akhirah. Maksudnya, berfikir pada akhirat itu membawa kepada hikmah dan menghidupkan hati, dan berfikir pada dia itu akan mendinding kepada akhirat, ya. Maksudnya, kalaulah kita gunakan akal kita untuk fikir tentang akhirat, ya, masuk ke akhirat ini bukan kita fikir akhirat saja, tetapi apa yang akan berlaku akhirat dan apa yang kita lakukan tadi sebagai persiapan untuk kita menjalani atau pergi ke alam akhirat. Tapi kita takkan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk termenung, kita fikir bagaimana agaknya kalau kita mati nanti, atau lepas ni kita mati, kita fikir tentang akhirat. Maka kita terfikir itu bukan sekadar akhirat, kita fikir persiapan untuk akhirat. Kita akan tengok solat kita bagaimana sempurna ke tidak. Kalau sempurna, alhamdulillah. Tengok pula tanggungjawab yang lain. Baca Quran ke tidak? Alhamdulillah baca Quran. Lalu kalau tak boleh baca Quran, baca
mana pula kita orang Islam tak baca Quran? Cari usaha untuk mempelajari Al-Quran. Tengok tanggungjawab yang lain, zakat ni dah tunaikan ke belum? Tahun ni belum. Usaha menekan. Jadi bila kita fikir tentang akhirat, membawa kita kepada melihat persiapan-persiapan kita kepada alam akhirat. Kita fikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap tindakan kita terfikir, adakah patut, adakah layak kita untuk buat maksiat, sedangkan Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Tapi kalau pemikiran kita kosong daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan buat apa yang dia suka. Kalau orang tak nampak, kat bilik kita dua orang je, masuklah bawah meja ni, mana yang kau berapa ada? 1000 lah bagi tak apa. Sebab dia tak merasakan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak gunakan akal dia untuk fikir bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa melihat apa yang dia lakukan. Ya, itu pentingnya kita gunakan akal. Dan Nabi sebut, dia kata at-tafakkur fil akhirah yurisul hikmah. Orang yang orang yang menggunakan akal fikiran dia untuk berfikir tentang akhirat, yurisul hikmah, akan membawa kepada hikmah dan bijaksana. Ya? Sebab kita tahu orang bijaksana itu ialah orang yang bersedia untuk hari akhirat. Al-kayyisu man dana nafsuhu ila ma ba'dal maut. Orang yang bijak itu ialah orang yang gunakan hidupnya, akalnya itu untuk buat persiapan untuk kematian. Jadi gunakan akal dia. Tetapi kalau hati kita sentiasa ingatkan dunia, fikir berapa banyak dah fikir ini, rumah ni tak siap lagi, kena tambah aksesori kat sini lagi. Tahun lepas dah buat renovation, Kelamat Timur tak cantik, ubah lagi. Asyik fikir tentang dunia saja. Maka hatinya itu akan mati dan terdinding daripada akhirat dan amalan-amalan yang membawa kepada akhirat. Bukan bermaksud Islam ini menolak dunia, tetapi Islam menggalakkan kepada kita untuk kita mencari dunia yang akan membawa kita kepada hari akhirat. Kita disuruh berusaha untuk menjadi kaya, untuk kita membayar zakat. Maksudnya kita buat dunia tetapi kita ingat Allah. Yang dilarang itu ialah kita terlalu ingatkan dunia, memikirkan dunia sehingga kita mengabaikan tanggungjawab agama. Fikir tentang harta kekayaan, tak solat. Fikir tentang harta, nak kumpul banyak harta, banyak-banyak sampai tak makan zakat atau tidak membantu orang yang memerlukan. Terlalu memikirkan tentang dunia sehingga tanggungjawab terhadap diri sendiri, kepada keluarga, masyarakat diabaikan. Itulah yang dilarang di dalam Islam, kerana menyebabkan dia membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketahui oleh bahawasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu penyakit, dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada bagi ubat, dan bahawasanya penyakit hati itu ialah lalai. Maka artinya fikir, kerana fikir itu menerangkan mata hati, dengan dialah dilihat akan kebajikan dan kejahatan, dan yang manfaat dan yang mudarat. Dan tiap hati yang tidak fikir padanya iaitu rumah syaitan. Jadi hati ini bila kita fikir, kita gunakan akal kita untuk berfikir, maka itulah cara untuk kita hidup. Hati kita hidup. Hati kita boleh menilai mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi hati yang mati disebabkan kita tak fikir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak gunakan akal fikiran kita untuk memikirkan tentang akhirat. Jadi akhirnya hati kita sentiasa fikir tentang dunia, hati kita fikir tentang kemegahan kita, hati kita fikir tentang diri kita saja. Itulah yang disebut dalam fikir ini, bahawasanya hati yang tidak digunakan untuk memikirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah rumah syaitan. Hati kita menjadi rumah syaitan. Betul kan sabda Nabi? Ala inna fi jasadi mudghah. Ingat, dalam hati kita ada seketul hati, ada seketul daging. Apabila daging ini baik, maka baiklah kita. Tapi kalau kita seketul darah dari rosak, maka rosaklah kita, iaitu hati. Jadi hati ini dia tak boleh kosong. Sama dengan kita ingat Allah, kita ingat benda yang baik, kita memikirkan benda yang baik, ataupun kita ingat kepada yang tak baik, kita fikirkan benda yang tak baik, kita gunakan untuk perkara yang tak baik. Jadi kalau kita tidak ingat Allah,
kita tidak ingat kepada akhirat, kita tidak mikir apa yang baik, maka itulah rumah syaitan yang akan sentiasa mendorong kita, mengajak kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik, ya. Dan bahawasanya lalai itu pedang syaitan dan sangat seksa bagi barang siapa yang jatuh atasnya, maka takut daripada lalai, kerana bahawasanya jadi daripada lalai 9 perkara, ya. Jadi kalau kita tak ingat Allah, kita tidak lalai, dan lalai ini bukan senjata bagi syaitan untuk kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita lalai, ya, maka akan terjadi pada dalam diri kita ada 9 perkara, iaitu kasih akan kemuliaan. Yang pertama, kita akan cinta kepada kedudukan, ya. Nak jadi menteri, nak jadi ketua, nak jadi user. Dia memang suka nak menang jawatan sebab dia rasa megah, bukan rasa tanggungjawab, ya. Dalam Islam ni, dalam memegang jawatan, sama dalam institusi dan sebagainya, ya, dia bukan satu amanah, ya. Dan bila satu amanah, ya, biasanya orang akan lihat kita lah, tengok kita mampu tidak untuk melaksanakan ataupun mengikut suatu amanah, ya. Jadi kalau dia minta jawatan, Allah Ta'ala akan uji dia dan Allah Ta'ala akan bertanggungjawabkan, ya. Nabi sebut, ya, jangan kamu meminta-minta suatu kedudukan, satu jawatan, ya. Kerana sekiranya kita meminta-minta jawatan, kamu akan dinilai tentang jawatan yang kamu minta. Tetapi sekiranya kamu diberi amanah dan menerimanya, maka Allah Ta'ala akan tolong kita dalam melaksanakan amanah tersebut, ya. Kita pun tengoklah orang yang suka sangat jawatan, melobi sana sini situ, orang pun memang tak suka, kan, ya. Sebab dia satu tanggungjawab, dan kita tahu, masyarakat tahu, jamaah tahu siapa yang boleh buat kerja di atas dia, ya. Itulah, ya. Kalaulah kita tak gunakan akal kita, hati kita lalai, kita akan, ya, menjadikan hati kita cinta kasih kepada kemuliaan, ya, dan kasihkan akan harta. Jadi dia ada sifat yang biasanya kalau hati kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan akhirat, hati kita akan sayang kepada harta. Fikir berapa banyak harta, ya. Boleh nak sedekah, fikir kalau sedekah ini kurang, ya, tak payah ada 100,000. Kalau mensumbangkan 1,000 tinggal 99,000 kurang. Bila pula nak tambah, dia nak maintain tu, nak status dia ada jutawan dan sebagainya. Dia sayang untuk infakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau dia fikir akhirat, dia sedekah, Allah Ta'ala akan lipat gandakan, ya. Dan Allah Ta'ala akan tambah lagi, ganti lagi, ya, hartanya sehingga yang tidak terkira. Itulah, ya, orang kata kalau kita belanja, anfiq ma fil jayb ya'ti ma fil ghaib. Belanjakan apa yang dalam poket kita, ya, akan datang, ya, sesuatu yang kita tak sangka. Sebab itu boleh tuan-tuan, kadang orang bukan memang tak kena langsung pemurah, tapi harganya tak pernah habis, ya, sentiasa bertambah, lagi senang dia, lagi dia berganti. Tetapi kadang ada orang yang susah sangat kedekut, ya. Bila hari Jumaat tu, lalu depan dia tabung Jumaat, ya, dia cari mana yang paling kecil. Yang paling kecil lah tu dia ada RM1, ya. Nak bagi shilling tu kan tak sedap, berbunyi bulat, kau nampak sebelah. Yang tiga sudah pun terkejut bila shilling jatuh dalam tabung, ambil RM1 balik, ya. Dia tak nak menyesal. Itulah dia akan kasihkan kepada harga, takut harganya kurang. Tapi tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah, ya, kalau kita belanjakan harta kita pada yang baik, ya, jangan takut, ada je lah rezeki yang akan datang kepada kita. Tapi orang yang tersebut, dia akan bertambah susah, ya. Sebab yang pegang harta, pemilik harta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai pengurus dan pemegang amanah. Allah Ta'ala akan tanya pada kita, ya. Jadi kalau kita pegang amanah, bagilah kepada yang baik, insya-Allah kita jadi baik, ya. Tapi kalau kita pegangnya, tak gunakan, seorang yang berkata kita tak bagi, ya, dengan anak pun sebab sangat berkedekut sangat, berkira sangat, ya. Isteri minta barang pun tak nak bagi, berkedekut sangat, ya. Sebab nak maintain, takut nanti kalau mampu, tak ada duit, susah. Jadi itu adalah disebabkan hatinya lalai daripada mengingat akhirat, ya. Dan kasih akan kaya, ya.
dan kasih akan pekerjaan, dan kasih akan pakaian, dan kasih akan perempuan, dan kasih akan isi rumah, dan kasih akan kenyang, dan kasih akan tidur, dan bagi tiap sesuatu daripada itu berapa cawangan yang amat banyak. Jadi maksudnya bila kita hati kita lalai, menyebabkan hati kita ini memikirkan perkara-perkara yang tidak membantu kita untuk jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang abid, yang bersyukur, dia sentiasa berusaha untuk dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu gunakan hati kita untuk fikir dalam agama, fikir dalam akhirat, fikir tentang ayat Al-Quran, insya-Allah hati kita sentiasa hidup. Dan sabda Nabi SAW, aqrabukum minni yawmal qiyamah aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Jadi bila kita lalai, menyebabkan kita, hati kita lalai tadi, menyebabkan kita suka makan, nak cinta dunia. Sedangkan dia disebut orang yang paling hampir kepada aku pada hari kiamat, aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Orang yang hampir kepada aku di akhirat nanti ialah orang yang banyak merasai kelaparan. Sebab selalu puasa, dah selapur aja. Tapi kalau tak nak puasa bulan Ramadan, bila nak puasa bulan Ramadan, dia pun pergi overseas. Jadi sana orang tak dapat. Contohlah kan, sampai bulan Ramadan dia gastrik, tak boleh puasa lah. Doktor kata gastrik, kalau puasa nanti mudarat, ambillah usaha untuk tidak puasa. Tak boleh. Wa tafakkuran, dan orang yang banyak berfikir, berfikir tentang dirinya, tentang alam ini yang membawa kepada hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu riwayat yang terlebih afdal kamu pada Allah derajatnya pada hari kiamat adalah orang yang panjang lapar dan banyak berfikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maksud hidup itu banyak lapar, bila lapar ni memanglah kita sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita, nafsu kita itu tidak terdorong, nafsu kita itu tidak kuat. Sebab itulah Nabi sebut bagi pemuda-pemuda, remaja-remaja yang tak mampu nak kahwin, nak kontrol desire dia, nafsu dia, kena puasa. Alaikum bisyam fa innahu lahu wijah. Berpuasalah, kerana dengan puasa itu dapat menjadi perisai daripada kita mengikut dorongan hawa nafsu. Jadi banyak lapar ini membawa baik kepada kesihatan, bukan lapar sampai tak boleh atau tak larat nak buat kecil. Maksud jangan kita terlalu kenyang. Dan banyak penyakit hari ini tuan-tuan disebabkan kita tak jenis makan. Pagi makan, petang makan, malam makan, sebelum tidur pun makan juga. Akhirnya tubuh badan kita tak pernah rehat. Mesin tu kalau tak pernah rehat, akhirnya rosak. Itu yang cepat meninggal dunia. Jadi nak makan boleh, kawanlah. Berpuasa banyak faedahnya. Jadi kita berpuasa lapar, kita dapat kontrol nafsu kita, maka selamat daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Miqdad Al-Aswadi, masuk aku akan atas Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka mendengar aku akan dia berkata, sabda Rasulullah SAW, berfikir saat itu, satu saat itu terlebih afdal daripada ibadah setahun. Jadi Miqdad kata ketika berjumpa dengan Rasulullah, dia kata berfikir satu saat, satu ketika itu lebih baik daripada ibadah setahun. Maksudnya berfikir yang boleh membawa kepada ingat Allah, berfikir yang boleh membawa kepada tahu mana betul dengan yang salah, itu lebih daripada beribadah yang tidak boleh mempertengkarkan ilmu dia ataupun membezakan di antara yang betul dengan yang salah. Kemudian masuk aku atas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka aku dengar akan dia berkata, sabda Nabi SAW, berfikir satu saat itu terlebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata berfikir satu ketika itu lebih baik, lebih afdal daripada beribadah 70 tahun. Maksudnya ceritakan, kita gunakan akal kita untuk fikir tentang Allah, kita fikir tentang agama Allah, fikir halal haram. Itu adalah lebih baik daripada kita beribadah duduk di masjid berzikir tanpa kita gunakan fikiran kita. Dan kemudian masuk aku atas Nabi SAW, maka aku khabarkan dia dengan demikian itu, maka sabdanya, benar mereka itu
seru olehmu akan mereka itu, bagiku maka aku seru akan mereka itu. Maka bertanya Nabi SAW akan Abu Hurairah, daripada fikir-fikirnya maka sembahnya fikirku pada kejadian 7 peta langit dan bumi, maka sabdanya fikir kau itu afdal daripada ibadah setahun. Maksudnya suatu ketika Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kamu fikirkan? Maka Abu Hurairah menyatakan, aku berfikir tentang kejadian 7 peta langit dan 7 peta bumi. Maka Nabi kata, fikir engkau itu afdal daripada ibadah setahun. Perbuatan Abu Hurairah tadi memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, dengan fikir kejadian langit dan bumi membawa kepada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata ia lebih baik daripada ibadah setahun. Jadi banyak riwayat berkaitan tersebut. Jadi kesimpulannya bahawasanya kita menggunakan akal fikiran kita untuk memikirkan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa kita yakin tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan akal fikiran kita tentang akhirat yang membawa kepada kita bersiap sedia untuk menghadapi kematian anak akhirat. Itu lebih baik daripada kita tak gunakan akal fikiran kita. Dan pada suatu riwayat, gerunilah bagimu di aula dengan akal dia seperti kala dan iaitu ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Maksudnya bahawasanya pada kejadian 7 peta langit dan bumi dan bersalahan-salahan siang dan malam itu beberapa tanda dari atas kamal kudrah Allah Ta'ala bagi orang yang punya akal yang tiada dijadikan sia-sia jua. Jadi kita adalah memikirkan kejadian langit dan bumi, perbezaan siang dan malam, ini menjadi tanda tentang kamalnya kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita fikir kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tidak akan sekali-kali untuk meragukan, apatah lagi untuk ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bertanya Nabi SAW akan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada fikirnya, maka sembahnya fikirku pada mati dan huru harinya, maka sabda fikir kau afdal daripada ibadah 70 tahun. Jadi satu ketika Rasulullah bertanya lagi kepada Ibnu Abbas tentang apa yang difikirkan. Maka Ibnu Abbas kata, aku fikirkan tentang kematian dan huru hara hari kiamat. Kita tak pernah fikir bagaimana kalau kita mati di akhirat itu, bagaimana keadaan kita, seksa alam kubur, seksa yang pada masyar, huru hara pada masyar. Maka Nabi sebut fikir engkau afdal daripada ibadah 70 tahun. Jadi dengan kita fikir tadi, Nabi kata lebih baik daripada 70 tahun. Maka tiada berlawanan dua hadis itu. Tadi hadis ada kata lebih baik daripada setahun, ada lebih baik daripada 70 tahun. Jadi mengikut kepada apa yang difikirkan oleh seseorang. Kata Ibrahim bin Adham, seorang tokoh tasawuf, bermula fikir itu atas 3 bahagian. Jadi kita berfikir itu ada 3 bentuk. Pertama, fikir pada segala kejadian Allah. Bila kita fikirkan tentang kejadian Allah, kejadian maksudnya makhluk Allah, bukan kejadian Allah itu tentang Allah. Allah memang tidak dijadikan sesiapa. Allah berdirinya sendiri. Kita fikir tentang makhluk Allah dan mengambil dalil dengan dia atas Allah Ta'ala, iaitu hal ulama. Itulah kedudukan ulama yang mana dia memikirkan tentang kejadian Allah yang akan membawa kepada tahu betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah biasa diakan oleh para ulama. Ulama fikir tentang ayat Allah, fikir tentang Al-Quran, fikir tentang kejadian, maka dia membawa kepada kenal siapa dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu biasa orang ulama. Itu yang pertama. Dan kedua, fikir akan segala yang halus-halus dan yang indah-indah bersegala kejadian Allah. Dia fikir pula tentang betapa hebatnya kejadian Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi dan kelebihan segala nikmatnya.
dan dia itu asal syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, bila kita fikir tentang betapa hebatnya, terlalu banyaknya nikmat Allah kepada kita, maka membawa kita kepada syukur kepada Allah. Kita tengok nikmat kepada diri kita dan pendirian kita, maka kita akan syukur kepada Allah. Kalau kita fikirkan tentang kejadian Allah, itu adalah sifat para ulama. Dengan kita memperkecilkan lagi, menyebabkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, fikir pada segala amal kerana menyucikan dia daripada campur umpama riya dan takabur yang membinasakan dia, iaitu keadaan ataupun suluk orang yang ahli. Jadi kalau kita pula fikir tentang amal ibadat kita buat solat kita sempurna ke tidak, khusyuk kita bagaimana, jadi kita boleh lihat dalam amal ibadah kita ada riya ataupun tidak, ada unsur takabur ataupun tidak. Kita fikir juga atau istilah yang biasa kita katakan muhasabah diri kita. Bila muhasabah, kita gunakan akal kita fikir, maka itulah suluk, keadaan, kelakuan orang yang ahli, orang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata-kata Ibrahim bin Adham. Bila kita berfikir menggunakan akal kita tiga bentuk tadi, maka itulah sifat-sifat orang yang baik. Yang pertama, bila kita fikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi yakin itulah sifat para ulama. Dan yang kedua, bila kita fikir tentang kematian kita, kita fikir tentang nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, maka itu membawa kita kepada syukur kepada Allah. Dan yang ketiga, kalau kita fikir tentang perbuatan kita, amalan kita, kita boleh baiki. Pokok dalam amalan kita ada sifat riya, ada sifat takabur yang menyebabkan amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya kata Fudail rahimahullah ta'ala. Yang Fudail juga di antara tokoh tasawuf menyatakan, fikir itu cermin hati. Dengannya lah kau lihat akan segala kebajikan kau dan segala kejahatan kau, dan yang manfaat pada yang mudarat. Jadi kita kata, Imam Fudail kata fikir itu adalah cermin diri kita. Kita boleh nilai sama ada perbuatan kita, amalan kita, perbuatan amalan yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kejahatan yang kita lakukan tadi yang boleh bawa kepada kemudaratan. Sebab tu kalau orang yang hatinya hidup, bila dia buat salah, dia akan istighfar, dia akan rasa malu. Kalau dia kenapa lah aku buat macam ni. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau berlaku aksiden, orang langgar kita, bila kita keluar, salah ke kita buat? Kita berang balik, kau tak ada mata ke? Kaki kat mana, tak break ke? Cuba jangan bungkuk sangat kan perangai tu kan. Tapi kalau kita gunakan fikiran itu dah berlaku, nak macam mana dah berlaku, tak boleh nak baik semula pun. Tapi kalau kita buat keluar, Assalamualaikum, macam mana, okey ke, sihat, tak apa-apa, macam mana ni, nak selesaikan, boleh kita ajar baik, kan kita sesuatu yang baik dah tak berlaku berlalu. Kadang kita tak fikir, kita sikit je kita berhentikan jalan kat belakang tu jam 2-3 km. Apa sahaja, kita tepi dulu, kita tolak sama-sama, kita bincang sebab dia gunakan akal kita. Bila tak gunakan fikiran dia, itu yang gunakan nafsu. Bila guna nafsu, maka banyaklah porak-poranda, kerosakan, perkara yang tidak baik yang berlaku. Dan sebenarnya orang yang arifi, fikir itu dua bahagi. Orang yang arif, satu gelaran diberikan kepada orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan orang wali-wali sebagai orang yang arif, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Dikata fikir itu dua bahagi, ada dua bentuk berfikir. Pertama, fikir pada Tuhan, dan kedua, fikir pada barang yang bergantung dengan hamba-Nya. Adapun fikir pada Tuhan itu telah ditegak oleh syarat daripadanya. Tersebut dalam Sahih ini, barang siapa memikirkan yang haram, fikirannya pada Khalik seperti
khabar Bukhari, datang syaitan akan seseorang daripada kamu, maka berkata, siapakah yang menjadikan bahagian dan siapa yang menjadikan bagian? Hingga berkata, ya, siapa menjadikan Tuhan engkau, apabila sampai akan jadikan, maka hendaklah meminta lindung dengan Allah daripadanya, ya. Jadi berfikir itu ada dua bentuk. Yang pertama, fikir tentang zat Allah. Yang kedua, fikir tentang kejadian Allah, ya. Jadi kadang kita berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala itu dicegah dan dilarang, ya. Sebagai dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, syaitan akan datang kepada kamu, dia akan tanya, siapa yang menjadikan kamu, siapa menjadikan bagian, sebenarnya hinggalah dia katanya, siapa yang menjadikan Allah. Jadi situ boleh membawa kepada kita, kalau tak boleh nak jawab, akhirnya kita sesat dan kita mungkin, ya, menafikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berlaku, ya. Sebenarnya kalau remaja kita yang kalau dia fikir, ya, kenapa dia perlu sembahyang, ya? Akhirnya kenapa dia perlu kepada Tuhan? Sebab ada Tuhan pun aku boleh hidup. Tak solat pun orang tengok orang lain semua, walaupun tak solat dia boleh hidup, boleh kaya. Itu soalan-soalan yang bahaya kalau kita fikir tentang Tuhan. Dan kalau kita nak fikir tentang Tuhan, memang kita kan boleh nak fikir tentang hakikat ketuhanan. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut ayat yang lain, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah, ya. Berfikirlah, ya, kajilah tentang kejadian makhluk Allah, tapi jangan sekali-kali kamu fikirkan tentang zat Allah. Memang kamu akan tidak mampu untuk memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dilarang kalau kita fikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi SAW yang saya bacakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadrahu. Sebab kita memang tak mampu untuk memikirkan. Artinya fikir olehmu pada kejadian Allah, dan jangan kamu fikirkan pada Allah, maka bahasanya kamu tiada kuasa akan qadarnya. Dan ada pun fikir barang yang bergantung dengan hamba, ya. Macam kita fikir tentang kejadian-kejadian yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayuginya bahawa fikir adakah ia atas maksiat, maka hendaklah bersegera ia kepada taubat dan istighfar, atau adakah atas kebajikan, maka hendaklah syukur dia dan kemudian fikirkan pada memudahkan segala engkau, tanya daripada maksiat kepada taat, ya. Maka menjadikan dua matanya membimbing dan tilik iktibar, dan lidahnya membimbing pada zikir dan istighfar dan tasbih dan azkar, demikianlah pada sekian anggotanya, ya. Jadi bahagian yang kita boleh fikir adalah kita fikir tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hamba, maksudnya tentang perbuatan kita, ya. Jadi itulah perkara yang sepatutnya, ya. Jadi bila kita fikir tentang hamba, tentang perbuatan hamba, maka kita tengok apa yang dilakukan oleh seseorang, yang dilakukan oleh kita itu perkara yang maksiat ataupun perkara yang ma'ruf, ya. Kalau perkara yang maksiat, segera gunakan akal kita untuk bertaubat kepada Allah. Kita fikirkan, kalau kita berterusan buat maksiat, apakah jadi kita? Kita bersegera untuk istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sekiranya kita melakukan maksiat, kita melakukan perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, perkara yang ibadah, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka memikirkan pada segala kejadian itu sebesar-besar permata yang mendatangkan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan terlebih hampir segala kejadian Allah kepada engkau itu diri engkau, maka tilik engkau pada kejadian diri engkau daripada indah susunannya dan cenderung syahwatnya dan segala pendapat, ya, memadalah pada mengambil iktibar kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun, ya. Jadi maka kita, ya, memikirkan segala kejadian itu adalah sebesar-besar permata. Jadi bila kita gunakan akal kita untuk memikirkan
Ya, perkara yang baik itulah permata yang berharga dalam diri kita, kerana dia boleh menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan sebaik-baik untuk fikirkanlah tentang kejadian kita sendiri. Kejadian diri sendiri kita, tentang nafsu, syahwat yang ada pada kita, semuanya itu membawa kepada yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, apakah pada diri kamu itu kamu tidak melihat tentang kebesaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita kaji tentang nikmat-nikmat tersebut, membawa kepada kita syukur kepada Allah, dan Allah Taala nyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita bersyukur kepada nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, daripada minat tubuh badan yang cantik, yang indah, lengkap segala-galanya, dengan segala nikmat kemudahan yang ada pada kita, Allah Taala akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Tetapi sekiranya kita kufur, kita ingkar, ingat inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku sangat pedih. Dan sesungguhnya telah dibangkitkan kepada kamu akan Rasul yang kuatkan dia dengan beberapa mukjizat yang menjadi anda, yang keluar daripada kuasaan anda, dan mengkhabar ia bahawasanya bagi kami itu Tuhan yang amat mengetahui dan segala asrar hambanya, dan barang yang gerak pada segala fikirannya, lagi amat kuasa akan mensaksikan hambanya. Jika menderhaka, ia akan memberi, sekiranya menderhaka, ia akan memberi pahala jika taat akan dia, dan bahawasanya syurga itu negeri nikmat, tempat kesudahan bagi hambanya. Jadi menjadi pada kita telah kita fikirkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan kepada kita Rasul, dan Rasul itu dibekalkan dengan mukjizat, dan mukjizat itu menjadi bukti tentang kebenarannya, dan Nabi membawa kepada kita, menerangkan kepada kita segala rahsia-rahsia kejadian alam ini, kejadian tentang kewajiban agama. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW menegaskan kepada kita bahawasanya orang yang buat baik akan dapatkan syurga, tetapi orang yang derhaka, ia akan mendapat seksa api neraka. Maka segeralah kepada negeri akhirat, tempat kesudahan si hamba. Maksudnya sini tuan-tuan, pengarang kitab di mukadimah ini menjalankan kepada kita sentiasa fikir tentang Nabi Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW dibekalkan dengan mukjizat Al-Quran sebagai petunjuk, yang mana dia menerangkan segala perkara-perkara yang cukup detail, dan menegaskan kepada kita orang yang buat baik akan dapat pahala, orang yang buat maksiat akan dapat neraka, dan bersegera kepada hari akhirat. Kerana itulah negeri yang tempat kesudahan hamba, dan manusia akan hidup dan akan mati, dan akhirat itulah tempat kesudahan. Jadi jangan sekali-kali kita lalai alga di dunia ini, kerana dunia ini adalah hidup yang sementara, dan hidup yang kekal abadi itu adalah di negeri akhirat. Dan akhirnya pengarang menyatakan sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sementara, maka bersegeralah kepada negeri akhirat. Wallahu a'lam. Allahumma waffiqna limardhatika wa thabbitna ala dinika, amin. Dan pengarang untuk mukadimah dengan doa, Allahumma waffiqna limardhatika, ya Allah, berilah taufik kepada kami untuk mendapat keredaan-Mu ya Allah. Mengapa pengarang ini bila akhir doanya dia katakan dah taufik dengan reda Allah, sebab reda Allah itulah yang paling tinggi nilai dia. Kalau kita beribadat, kita mengharapkan pahala, itu juga ikhlas, tapi itu martabat orang awam, orang biasa. Kita buat sesuatu, kita nakkan balasan, tapi bila kita melakukan sesuatu hanya mengharapkan reda Allah, mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hendakkan balasan, maka itulah setinggi-tinggi tahap ataupun peringkat orang yang ikhlas kepada dalam amalan mereka. Sebab kita akan berarti itu cuma nakkan Allah Ta'ala itu kepada kita. Wa tabbitna ala dinika, dan tetapkan kami di atas agama Engkau ya Allah. Kenapa?
Kerana dunia ini adalah satu kehidupan yang penuh ujian. Dia terkadang kita kuat iman dia, terkadang iman kita lemah. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita sentiasa tetap, iman kita sentiasa kuat, dan iman kita sentiasa bertambah, dan rasa kita hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terdahulu bahawasanya pada kali ini 40 bab. Jadi sebaliknya nyatakan selepas ini ada 40 bab berkaitan dengan perbincangan yang dikuatkan dengan hadis Nabi SAW. Dia akan mulakan dengan bab yang pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama, tentang kelebihan ilmu dan ulama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa pengarang kitab ni bila nak ceritakan tentang kelebihan ilmu, kelebihan istighfar dan tasbih, dia mulakan dengan kelebihan berfikir. Tujuannya adalah untuk kita menghargai suatu nikmat akal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan menyarankan kepada kita agar sentiasa menggunakan akal fikiran kita kepada perkara-perkara yang baik, yang membawa kepada redha Allah, membawa kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita gunakan akal fikiran kita untuk perkara-perkara yang melalaikan dan membawa kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Nilai kita adalah pada akal, dan pada akal inilah yang dia penentu sama ada kita orang yang mukallaf ataupun tidak. Dan akal ini jugalah yang akan menjadi penentu di akhirat nanti. Allah Ta'ala mengkategorikan kita sebagai orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam majlis ilmu, kerana majlis ilmu itu membawa kita menggunakan akal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan hidayah kepada kita berasaskan kepada ilmu yang kita lakukan, kerana dengan ilmu itu bukan cahaya. Dan yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita perolehi dengan kita menggunakan akal kita amalkan, kerana ilmu yang tidak disertakan dengan amalan itu adalah ilmu yang kosong, yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat, tuan-tuan dan puan-puan yang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala tak tengok apa keputusan kita, apa akhir perbuatan kita, tapi Allah Ta'ala akan tengok amalan kita, usaha kita. Selalu kita kalau bercerita, kita tengok apa result dia. Anak kita kan belajar benar, kita tengok keputusan dia SPM dia berapa. Sekarang ni kejap lagi SPM kan. Kita tak tengok betapa susah payah kita belajar, pergi sekolah. Yang tu tak ada penghargaan apa. Buat tak kisah pun, anak balik penat pun buat tak kisah. Tapi dia tengok SPM berapa, dapat 9A, oh bagus, dipuji macam ni. Tapi kalau gagal, dimarah ni, apa habiskan duit mak bapak je, belajar main-main. Kadang-kadang dia berusaha, rezeki ni tak dapat rezeki begitu kan. Tapi Allah Ta'ala tak tengok dia punya hasil sesuatu tindakan, tetapi dia tengok apakah usaha yang dilakukan oleh seseorang. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan pada hari ini, walaupun mungkin kita tak jadi ustaz, tak jadi ulama, tapi usaha ini Allah Ta'ala nilai termasuk dalam amal soleh yang akan kita bawa demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah saya itu berkata saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan wa shukran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a, Allahumma zidna 'ilman nafi'a, Allahumma zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ij'alna mimman ya'malu bima 'alimna waj'alna min ahli jannatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.